surah Al-Baqarah ayat ke-104. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu, la takunu ra'ina la taqulu ra'ina wa qulu wa qulu unzurna unzurna wasma'u wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitab min ahlil kitab wal musyrikina walal musyrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum أن ينزل عليكم من خير من ربكم wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha والله يختص برحمته من يشاء wallahu dhul fadlil azim. والله ذو الفضل العظيم. Ini ialah ayat yang berikut ni yang kita belajar yang minggu lepas tu, 2 minggu lepas tu, ialah berkenaan dengan ayat sihir. Antara hadis daripada ya, sihir ni ialah Nabi berkata siapa-siapa yang pergi jumpa bomo, hadis sahih. Siapa-siapa yang pergi jumpa bomo dan dia beranggapan bahawasanya bomo tu boleh menyembuhkan penyakit, dia sudah kufur kepada syariat Muhammad. Itulah. Untuk lebih lanjut tanya Ustaz mengajar hadis ada. Itu hadis sahih, hadis Muslim. Pergi jumpa Tok Bomo dengan percaya bahawa Tok Bomo tu boleh menyelesaikan masalah, kufur dah. Ini akidah ni. Kalau selagi tidak jelas ni atau masalah besar. Tak. Ini akidah. Beringatlah Jadi mana kita minta tolong lebih kurang tu tak ada masalah, yang lebih kurang tu. Ini ayat yang berikut ni ialah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini begini, ceritanya begini lebih kurangnya. Dalam bahasa kita satu perkataan tu tak apa. Zulfikar Ali Bhutto, orang-orang Pakistan, Ali Bhutto tu nama yang mulia. Kita Bhutto makna berat. Begitulah juga perkataan dari logat satu daerah ke satu daerah, satu bahasa dengan satu bahasa. Ada perkataan-perkataan yang sama tetapi makna lain-lain bagi satu bangsa atau satu daerah ke satu daerah. Macam bela Kelantan mana lain? Bela Kelantan mana lain. Sini pelihara. Tapi sana makna dua. Ya. Kalau sebut hak perempuan makna berzina. Dia bela perempuan, tu berzina perempuan tu. Kalau sebut pasal perempuan, mana itu hak tu, kalau binatang tu tak ada masalah. Jadi maknanya satu perkataan yang dua makna itu. Tapi ini ialah satu perkataan, bangsa ni padahal bahasa tak serupa, tapi perkataan yang diguna serupa, makna lain-lain. Makna lain-lain. Jadi begitu jugalah di antara orang Arab dengan orang Yahudi. Antara lainnya, ra'ina adalah perkataan yang menghinakan Nabi, menghinakan kepada Nabi Muhammad. Ra'ina, iaitu apabila orang Yahudi nak kata, bila Yahudi kata ra'ina, bermakna dia kutuk Nabi lah. Tapi sahabat Nabi kata ra'ina ni, ya Rasulullah beri tumpuan kepada kami. Yang Yahudinya, dari segi bahasa Yahudinya, maknanya cerca Nabi, menghina Nabi. Saya malah nak kata ni perkataan jelek sangat. Jadi satu perkataan yang jelek lah kepada Nabi dalam bahasa Yahudi, ra'ina.
dalam bahasa Arab, ra'ina ni mana beri tumpuan pada kami. Beri perhatian pada kami. Kami ni orang yang kurang faham ni. Macam sekarang ni ustaz tak faham ni mana apa. Gitulah. Ra'ina tu mana gitu. Jadi oleh kerana Yahudi ni, mereka bila dengar kata sahabat Nabi ada kata kepada Nabi ra'ina, oh dia kata Nabi pun, oh dia cerca Nabi Muhammad tu. Dia tak tahu tu. Dia kata sama-sama dia lah. Sama-sama Yahudi. Bahasa oh dia cerca Nabi Muhammad tu. Dia cerca Muhammad tu. Jadi berita ni Allah Ta'ala tegur. Jadi antara ayatnya ialah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat Nabi ni, la taqulu ra'ina, berhentilah kamu, jangan lagi kamu kata ra'ina kepada Nabi. Bila Nabi mengajar sesuatu tak faham, jangan kata lagi ra'ina. Tapi waqulu, tapi katalah unzurna, berilah perhatian kepada kami. Wasma'u, dan dengarkanlah kami, ataupun unzurna atau wasma'u, ataupun dengarlah kami nak tanya ni. Gitulah. Tuhan suruh sahabat Nabi kata begini kepada Nabi, berhenti kata ra'ina. Walaupun perkataan tu maknanya bagi orang Arab tak ada masalah, tetapi orang Yahudi guna perkataan itu untuk mencerca Nabi. Jadi Allah nak jaga kemuliaan Nabi, maka Allah Ta'ala suruh sahabat-sahabat Nabi kata unzurna atau wasma'u. Unzurna, berilah perhatian pada kami juga ya Rasulullah. Ya kami orang yang faham ni, yang Nabi ajar ni tak faham ni. Cuba beri tumpuan pada kami kan. Nak tanya balik ni. Wasma'u, dengarlah apa yang kami tak faham ni. Kami nak tanya balik ni. Walil kafirina azabun alim, dan bagi orang yang engkar, masih lagi mencerca, masih lagi kata ra'ina juga kepada Nabi ni. Wal kafirin, walil kafirin, bagi orang-orang kafir yang masih lagi menggunakan perkataan ini, ataupun siapa dia guna lagi ayat perkataan ni, azabun alim, akan dapat azab yang pedih. Sini terjemahan dia maknanya bodoh lah. Dalam terjemahan ni. Apa dia? Dia juga maknanya bodoh. Oh bodoh lah, macam mencerca lah, cerca. Ini maknanya bodoh. Bodoh. Bodoh ni bukan bodoh tu ni. Bodoh ni bodoh orang bodoh tu. Bodoh betul lah. Oh, mana orang tak ada akal, dekat-dekat gila. Oh, gitu. Dia kalau gila tu lain. Gila. Jadi bodoh ni dekat-dekat dengan gila. Mana dia? Dungu. Bodoh dungu. Gitu. Jadi Tuhan kata berhenti cakap. Jadi bagi orang kafir, siapa-siapa yang masih lagi kata tu, mana azabun alim. Dia tulis gitu ya ni Quran ni. Walil kafirin, bagi orang kafir itu, mana bagi orang yang masih engkar, kafir sini yang masih engkar arahan Allah Ta'ala ini, masih juga kata kepada Nabi ra'ina juga, azabun alim, akan dapat azab yang pedih. Ma yawaddul ladzina kafaru, amat tidak suka orang-orang kafir itu. Amat tidak suka orang-orang yang kafir itu min ahlil kitab, yang terdiri daripada ahli kitab, walal musyrikin, dan juga orang-orang musyrikin, dan tidak juga orang-orang musyrikin, an yunazzila alaikum min khairin, bahwasanya Allah Ta'ala datangkan kepada kamu Muhammad atau sahabat Nabi min khairin, suatu kebaikan apa-apa pun, min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Dia tak suka tengok orang yang beriman ni dapat kebaikan apa saja baik. Kalau tengok ustaz tu pakai kereta, bunyi kau apa, jadi dengki macam-macam, ni tak patut ni, tak patut. Gitu, tak suka. Tak suka orang yang dapat, orang yang sepak agama ni dapat kebaikan, tak suka. Mereka tu biar duduk dalam miskin, apa, gitu. Ni makna dia ayat ni.
Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Bahwasanya Allah Ta'ala akan turun kepada kamu min khairin, apa saja kebaikan. Dari segi duit ke, keduduk ke, harta ke, min rabbikum. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah Ta'ala akan memberi pengkhususan dengan rahmatnya kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Di sini dalam Qurannya, dalam tafsir saya ni, sahabat-sahabat Nabi, Bila ni miskin, bekas hamba abdi. Salman Al-Farisi juga orang miskin, orang Parsi. Suhail sahabat Nabi tapi dia orang Rom, orang putih ni, tapi orang miskin. Jadi mereka tak suka ni Bila, Salman, Suhail, Rom ni dapat rahmat apa-apa daripada Allah, maknanya boleh dapat duit ke, boleh dapat harta apa-apa. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Ta'ala mempunyai kurniaan yang besar sekali. Boleh memberi kepada siapa yang mereka ayat Allah Ta'ala nak beri. Orang Yahudi ni sebenarnya sekali, mereka dengki ni. Nabi didengkikan oleh orang musyrikin, orang Yahudi lah lebih-lebih lagi. Kerana selama ini mereka tunggu Nabi akhir zaman akan turun, akan bangkit di Madinah. Dia tahu yang tu. Tapi oleh kerana Nabi ni bangkit di kalangan orang Arab, dia tak suka. Dia nak Nabi ni daripada Yahudi juga. Begitu juga orang musyrikin. Bila dibangkit Nabi ni, Nabi Muhammad, bukan orang-orang yang mereka sangka patut jadi Nabi. Ada dua orang semua. Satu di Taif, satu di dua orang semua. Dua orang semua. Ni ayat nasi maksud pula ni. Ini ramai ni ustaz-ustaz karut mengajar. Ni masalah usaha juga ni. Ini nasi maksud. Dia kata ayat ni maksud ni. Bila kita baca ayat ni, ayat tu maksud dah tu. Ayat lahir hati. Sudah dia. Ayat ni ada nasi maksud dia panggil. Mana ayat ni keluar, lepas tu ayat kemudian memasukkan atau menasahkan, membatalkan ayat tadi. Jadi mengikut daripada saya belajarnya, lebih kurang beberapa ratus ayat. Ini saya beritahu ni daripada Fawzul Kabir, iaitu kitab Fawzul Kabir, ada lebih kurang 500 ayat yang ada nasi maksud. Itu berat ringan dia lah. Ada yang berat, ada yang ringan dia. Imam Syawuti kata dalam Jalalain, dalam kitab Jalalain, ada 20 saja ayat. Ni kena catat ni. Ni kena catat ni. Pasal ni tak ada dalam Quran tafsir ni. Dia gini dalam Fawzul Kabir, kitab tafsir Fawzul Kabir. Fawzul Kabir. Fawzul Kabir ada 500 ayat nasi maksud ni. Ayat ni dimaksud oleh ayat ni, ayat ni dimaksud oleh ayat ni. Lepas tu maknanya daripada berat ringan dia adalah daripada kitab Jalalain, Imam Syawuti kata hanya 20 ayat saja yang dimaksudkan. Imam Syawuti kata. Imam Syawuti yang mengarang kitab Jalalain. Syah Waliullah Dahlawi. Syah Waliullah Dahlawi kata, Syekh Waliullah Dahlawi, satu ulama kemudian daripada India, kata hanya 4 ayat saja yang dimaksudkan. Ada 4 ayat saja yang dimaksudkan. Guru kami pula, Maulana Husain Ali, guru kepada guru kepada guru kami. Guru kepada guru kepada guru kami. Maulana Husain Ali nama dia. Guru kepada guru kami, guru kepada guru kepada guru kami, gitu. 3 kali, 3 tahap di atas. Atas daripada
guru saya lah. Hanya 4 saja ayat. 4 ayat ni, apa ayat yang kata nasih mansuh ni boleh dipakai juga. Boleh diguna juga ayat ni. Ayat yang kata mansuh dia pun boleh diguna juga lagi dengan syarat, dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat lah. Ada beberapa syarat. Mana kalau kita guna syarat, kita bersyarat lagu ni, mana ayat tu jadi boleh guna. Nah, contohnya dalam Quran berkenaan dengan wasiat. Nanti kita akan sampai bahagian wasiat, cuma saya beritahu reka-reka gini ya. Contohnya dalam wasiat, ibu bapa satu orang masuk Islam, satu orang kafir masuk Islam. Ibu bapa dia, adik-beradik dia masih lagi dalam kufar. Tapi dia ni jadi kaya-raya. Dia ni yang masuk Islam ni, anak dia ni jadi kaya-raya. Tiba-tiba anak dia meninggal. Sebelum anak dia meninggal, jadi hukumnya dulu. Hukumnya ialah orang kafir tidak boleh menerima pesaka orang Islam, walaupun ibu bapa dia. Orang kafir tidak boleh mempusakai harta. Anak dia ke kafir, mak dia ke kafir, adik-beradik dia ke yang kafir, tidak boleh mewarisi pesaka si mati. Itu ayat Quran. Orang kafir tidak boleh memiliki pesaka orang Islam, walaupun adik-beradik, walaupun ibu bapa, saudara apa. Nah, itu dari segi ayat Quran. Tetapi dari segi ayat Quran yang lain pula, orang yang nak mati boleh beri wasiat kepada sesiapa yang dia nak beri wasiat, sehingga 30% daripada harta. Kalau harta dia juta misalnya, 300,000 boleh diberi kepada sesiapa yang dia nak beri. Contohnya ibu bapa dia, masih lagi dalam kafir, boleh beri 30%. Itu kalau dia masih hidup lah. Tapi syaratnya orang yang tu buat wasiat tu masa dia hidup. Kalau dia dah mati tak boleh dah. Ataupun satu orang nak beri pesaka kepada bukan anak dia. Tak boleh. Nak beri pesaka kepada bukan anak dia, tidak boleh. Tetapi dia boleh beri wasiat sehingga 30% kepada orang yang dia nak beri wasiat. Faham? Contohnya satu orang tu ada anak akak. Nah, ni kita ni nak cemburu ni, orang boleh duit, orang anak akak boleh duit, boleh harta dia nak tipu apa lagi. Jangan kata gitu lagi. Nak tengok wasiat dulu. Nah, satu orang dia ada anak. Dia tahu undang-undang, iaitu kalau dia mati, anak angkat dia tidak boleh terima saka. Itu undang-undang, itu ayat Quran. Tetapi ayat Quran lain pula kata, orang yang nak mati boleh beri wasiat kepada sesiapa yang dia nak beri, sehingga 1/3 harta dia, 33%. Ustaz, wasiat ke hibah tu? Wasiat dia nak matilah, dia walaupun dia sihat lagi ke, dia tak ada sakit apa, dia tinggal wasiat, tak ada masalah apa, boleh. Boleh. Dia ada khas ni, itu surah Baqarah juga. Ni dalam surah Baqarah. Ni saya beritahu ni awal-awal je ni. Nanti sampai ayat dia kita bacalah. Nah, jadi ni nak hurai tentang nasib masuk aja ni. Ni bukan kita nak cakap hukum lagi ni. Nak beritahu contoh ya. Pasal ayat yang berbincangkan tentang pesaka ada dalam surah Baqarah ni. Tak sampai lagi. Jadi Imam guru kami Maulana Husain Ali kata ayat ni masih boleh dipakai yang dikata dimasuh tadi. Mana orang kafir tidak boleh menerima wasiat. Pasal sahabat-sahabat Nabi, ibu bapa dia kafir ramai tu. Adik-beradik dia masih kafir lagi, sahabat-sahabat Nabi kan.
Jadi kalau dia nak beri pesaka boleh. Ayat itu nak beri pesaka tak boleh, tapi beri wasiat boleh. Itu maksudnya. Ataupun satu orang yang ada anak angkat. Anak dia misalnya lelaki belaka. Mana tak? Anak tu kira-kira dapat bahagi pesaka, dia jatuh sama kata lah pasal dia lelaki semua. Yang anak angkat ni perempuan. Yang perempuan ni boleh diberi sampai 1/3 harta dia, tak boleh diberi apa tu. Nah, cuba fikir balik Kita ada 5 anak lelaki. 1 anak perempuan yang anak angkat anak ni. Dengar harta kitanya 1 juta. 1.200.000 misal. Apa 1 juta lah kita kata. Jadi dari segi wasiatnya, dari segi pesakanya ialah 2 bahagian lelaki. Tapi oleh kerana semua sekali itu lelaki, bermakna 1 juta sana bagi dengan 5 je lah. Jadi bila bagi 5, mana boleh 200.000 seorang. Faham? Tetapi si bapa ni kata, nak beri wasiat kepada anak angkat aku ni, sehingga 30%, 33%, iaitu 300.000. Boleh? Tak boleh komplain apa tu adik-beradik lelaki, tak boleh komplain apa. Tetapi wasiat ni tidak boleh beri kepada orang penerima pesaka, tak boleh. Ni yang kena beri wasiat ni adik-beradik kita ni, yang perempuan 5 orang lelaki ni, anak perempuan seorang ni, nak suruh bagi sama rata, tak sah wasiat. Wasiat lagu tu tak sah. Wasiat kepada penerima pesaka tak sah. Wasiat hanya kepada orang yang tidak menerima pesaka saja boleh. Hak ni hak masalah Faham tak ni? Sekarang yang berlakunya, kita bagi sama rata. Kufur. Pepatih. Pepatih lagi teruk. Hak tu pepatih saya kira. Hak tu tolak ayat Quran tu. Hak tu tak masuk Islam lagi. Berat ni. Hak tu ada pepatih tak masuk Islam lagi tu. Tolak 8 ayat Quran tu. Ni kita sama kita ni. Dah adik-beradik. Betul dah wasiat tu. Misalnya. Betul dah wasiatnya 1 lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Tapi kita nak buat ni. Kata gitu makna kita tolak ayat Quran. Kita tolak dah tu ayat Quran. Kalau nak beri boleh. Terima duit pesaka ni, ambil duit tu, beri berapa nak beri pada perempuan. Nak beri semua tak apa. Terima dulu. Kena terima dulu. Jangan atas kertas. Pasal duit tak tengok. Dia kena tengok tu. Ni tak tengok. Ni main sayang atas kertas ni. Tak nampak 200.000. Tulis 200 ya tu. Kalau mari 200.000 ni tebal ni. Anak dia pun celik mata. Bini dia pun celik mata juga. Nampak? Dia pun mikir ni, kata ni tak beli lagi ni. TV kepek ni tak beli lagi ni. Banyak kau. Maka mula timur menyesal. Menyesal tu tak boleh Jadi nasib masuk sini. Ni duk cerita pasal hukum. Tak mahu lagi ni. Ni tempat ni. Iaitu ayat Quran, walaupun ada nasib masuk, masih lagi boleh digunakan. Masih boleh digunakan dengan syarat kita beri, ada syarat-syarat tertentu yang di ayat yang dimaksud tadi boleh guna. Iaitu contohnya, orang kafir tidak boleh menerima pesaka. Anak angkat tidak boleh terima pesaka. Boleh. Pesaka memang tak boleh, wasiat boleh. Faham Ma nansakh min ayatin. Tidaklah dimansuh amanah daripada mana-mana ayat. Au nunsiha, atau kami hilangkan daripada ingatan daripada hati kamu ya Muhammad. Na'ti bi khairin minha, kami akan datangkan yang lebih baik tentang nasi masuk ini daripada ayat yang dimasukkan itu. Au misliha, ataupun kami samakan. Ini ialah Yahudi.
dia kritik bahawasanya orang Yahudi kritik bahawasanya Quran tu walaupun mereka sendiri ubah Taurat tu mengikut nafsu mereka, tapi dia kritik Quran ni kerana ada ayat tu masuk, ayat ni masuk. Lebih-lebih lagi Syiah berat sekali. Dia tak terima Quran kita. Dia kata Quran dia 40 juzuk, 10 juzuk kita buang. Ya Allah Ta'ala kata aku yang jaga Quran. Allah Akbar. Baik. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah mereka tahu bahawasanya Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu itu berkuasa sungguh. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah mereka tahu bahawasanya Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala lah miliknya segala kerajaan 7 langit dan 7 bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada lagi bagi kamu selain daripada Allah Ta'ala yang boleh mengatakan ini nak masuk, ini masuk, ini tidak masuk, ini masuk, ini tak masuk. Min dunillah, selain daripada Allah, min wali, sebagai tuk wali mana ke yang boleh yang sebagai pelindung, dan sebarang tidak ada yang boleh beri pertolongan selain daripada Allah, tak ada. Am turidu an tas'alu rasulakum. Adakah kamu ingin nak tanya Nabi, nak tanya Rasul kamu, kama su'ila Musa min qabl, seperti mana orang-orang Yahudi dulu tanya Nabi Musa sebelum ada ni. Wa man yatadabbalil kafirin. Mereka ingin tukar iman kepada kufur. Bil iman. Mereka ingin bertukarkan kekufuran dengan iman, iaitu ambil kufur, tolak iman. Faqad dhalla sawa as-sabil. Dan sungguhnya maka sungguhnya telah sesat daripada mereka itu semua sekali. Sesungguhnya telah sesat mereka semua itu daripada jalan benar. Wadda kathirun min ahli kitab. Tersangat ingin dan tersangat ingin daripada ahli kitab itu. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum. Kalaulah sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu kepada kufur setelah kamu beriman. Ba'da imanikum kuffara, iaitu selepas kamu beriman kepada kufur. Hasadan, kerana sangat dengki mereka, terus sangat dengki mereka kepada orang beriman. Min indi anfusahum, min indi anfusihim, daripada sisi diri-diri mereka sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah apa yang telah nyata bagi mereka kebenaran Quran. Walau macam mana pun fa'fu, jangan kamu peduli. Wasfahu, terus kamu berbuat baik dengan mereka, iaitu teruskanlah jihad sabilillah, iaitu terus ajak mereka kepada jalan Allah. Hatta ya'ti Allahu amri, sehingga datang keputusan Allah, sehingga datang keputusan Allah kepada mereka, yaitu keputusan lain. Keputusan apa? Keputusan jihad sabilillah, perang. Sebelum pada mari jihad tu, mari ayat jihad tu, masih lagi wa'fu wasfahu, terus kamu jangan peduli pada mereka, tapi masih kamu buat baik kepada mereka, iaitu ajak mereka kembali pada Islam. Hatta ya'ti Allahu amri, sehingga datang keputusan Allah yang lain, iaitu
atas keputusan jihad sabilillah. Perang. Innallaha ala kulli